Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana waliyyan wa nasiran. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, penyusun dan juga pengarang kitab, hafizahullah ta'ala, katanya dan berkata Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, wa dzakara ba'du ahli al-haqiqati anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ila Allah min ghairi shaykhin, walakin qala al-qutb al-malawi innama hadha min haythu inna laha ta'thiran ajiban fi tanwiril qulub, wa illa falwasitatu lilwusuli la budda minhu, ay lianna sunnatallahi jariyatun ala annahu la budda minas sababi, wa kama anna at-tawalud al-haqiqiyya la yahsulu bila wasitatil walidi, kadzalika at-tawaludul ma'nawiyyu husuluhu bighairi mursyidin muta'azzirun. Abai tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, marilah kita sama-sama meropakan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya, curahan rahmat kasih sayangnya,
dapat lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu pada malam ini, iaitu kita masih lagi membincangkan mengenai kelebihan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara kelebihan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia menepati Syekhut Tarbiyah, iaitu menepati seorang syekh yang mentarbiyah, mendidik seorang murid yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang murid itu tidak memperolehi ataupun tidak mendapat seorang syekh murabbi ataupun syekh mursyid, kerana syekh murabbi ataupun syekh mursyid itu diumpamakan seperti al-kibritul ahmar, iaitu diumpamakan seperti belereng api yang warna merah ataupun kuih api yang warna merah. Yani pada pihak jarang-jarang ada, jarang-jarang kita nak mendapati orang seperti itu. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini susah nak mencari ataupun nak mendapat syekh murabbi ataupun syekh mursyid yang boleh membimbing seorang murid itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya kalau kita tidak mendapati syekh tersebut, maka kita hendaklah memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu taqumu maqama syaikhit tarbiyah fil wusul ila Allah, iaitu dia menepati pada tempat seorang guru yang mendidik kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bincangkan. Baik, kalau begitu cuba kita lihat lagi perkataan-perkataan tersebut. Di antaranya ialah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri rahimahullahu ta'ala. Dia kata di dalam kitabnya yang bernama Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, yaitu katanya wa dzakara ba'du ahli al-haqiqah anna as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tusilu ila Allah min ghairi syaikhin. ولكن قال القطب الملوي إنما هذا من حيث إن لها تأثيرا عجيبا في تنوير القلوب، وإلا فالواسطة للوصول لا بد منه، أي لأن سنة الله جارية على أنه لا بد من السبب، وكما أن التوالد الحقيقي لا يحصل بلا واسطة الوالد، كذلك التوالد المعنوي حصوله بغير شيء بغير مرشد muta'azzirun. Baik, maka perkataan ini dinukilkan daripada kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang digelarkan dia dengan An-Nawawiyuts Tsani, yaitu Nawawi yang kedua. Dan Nawawi yang pertamanya yaitu Imam Nawawi itu sendiri. Dan maka syekh ini digelarkan dengan An-Nawawiyuts Tsani, yaitu Nawawi yang kedua. Hebat ilmunya.
Jadi apa maksud? Dia kata artinya telah menyebut oleh setengah ahli hakikat bahawa bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala tanpa ada syekh, yakni tanpa ada syekh tarbiyah. Dikehendaki dengan syekh di sini iaitu syekh tarbiyah dan juga irsyad. Sebab syekh ini dia ada 3 macam. Ada syekhut ta'lim, ada syekhut tarbiyah wal irsyad, dan juga ada pula syekhut tarqiyah. Maka yang dikehendaki dengan syekh di sini iaitulah syekhut tarbiyati wal irsyad, yang dinamakan syekh murabbi dan juga mursyid. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi kita bersabda, al-aba'u thalatha. Bapa itu dia ada 3 macam. Abun waladaka, seorang bapa yang melahirkan engkau, itu dinamakan dia bapa keturunan, bapa nasab. Yang kedua, wa abun allamaka, iaitu seorang bapa yang mengajar engkau. Ini dinamakan dia cikgu atau guru. Dipanggil syekhut ta'lim, guru yang mengajar kita. Guru yang mengajar kita daripada kita tak tahu, kita tahu. Itu nama syekhut ta'lim. Maka syekhut ta'lim ni boleh banyak, boleh ramai. Kita boleh belajar daripada 10 orang guru, 20 orang guru, 30 orang guru, 100 orang guru, 1000 orang guru. Boleh kita belajar daripada guru ini. Dipanggil syekhut ta'lim. Dan yang ketiganya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa abun rabbaka, iaitu seorang bapa ataupun ayah yang mendidik engkau. Ini dinamakan dia syekhut tarbiyah, guru yang mendidik. Maka syekhut tarbiyah ini tuan-tuan, dia tidak boleh banyak, dia kena 1 sahaja. Dia kena 1 sahaja. Kalau banyak maka rosak kita. Rosak kita. Ibarat seperti mana kita ini seorang pesakit, maka seorang pesakit dia perlu kepada seorang doktor sahaja yang merawat dia. Dia tidak boleh banyak doktor yang merawat. Kalau doktor yang merawat tu banyak, maka pesakit ini akan mendapat masalah yang lebih banyak lagi. Sebab apa? Doktor ni kata kena makan ubat ni, doktor ni kata kena makan ubat ni, habis rosak. Dia kena 1 orang sahaja, dia panggil doktor peribadi. Doktor peribadi. Maka berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini, yang diriwayatkan oleh ulama dalam kitab Ghaurul Umur, bahawa guru itu ada 3. Maka seperti itu jugalah berkata oleh Al-Arif Billah Syekh Zarruq radhiyallahu anhu dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf. Kata Syekh itu dia ada 3. Maka dikehendaki dengan syekh di sini tuan-tuan, yakni yang kita baca dalam kitab ini, iaitulah syekh tarbiyah. Jadi maksudnya bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala tanpa ada syekh, yakni tanpa ada syekh tarbiyah wal irsyad. Itu kelebihannya. Baik,
Itu di antara kelebihan kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tengok balik kita, dia kata tetapi berkata Al-Qutbul Malawiyu, dia kata apa? Hanya sahaja ini, mana yang kata bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala tanpa ada syekh. Dia kata hanya sahaja ini daripada sekira-kira ada bagi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesan yang aman ajib pada menerangkan segala hati. Itu sebab itu sahaja. Dan dia panggil ta'sirun azimun ta'sirun ajibun fi tanwirul qulub, iaitu kesan yang amat hebat, kesan yang amat besar pada menerangkan segala hati kita ini. Itu sahaja. Tetapi tuan-tuan, maksud salawat di sini iaitu dengan makna bukan kita salawat 3 kali. Yang kata menepati syekh tarbiyah itu bukan kita bersalawat sehari semalam 100 kali. Yang kata menepati syekh tarbiyah itu bukan bersalawat sehari semalam 1000 kali. Yang kata menepati syekh tarbiyah itu tak, tetapi memperbanyakkan di situ kata ulama, iaitu dengan 2 makna. Makna yang pertamanya iaitu al-kathratul haqiqiyah, iaitu banyak-banyak sungguh. Dan apa makna banyak-banyak sungguh ni? Iaitulah tuan-tuan, 10.000 ke atas, 20.000 ke atas, 40.000 ke atas. Sa'i semalam bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru dikatakan banyak sungguh. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, tetapi 10.000 ke atas. Dan 10.000 ke atas, 20.000, 30.000, 40.000. Ada juga orang yang bersalawat ke atas Nabi sehari semalam 100.000 kali. Allahu Akbar. Itu barulah dikatakan menepati Syekhut Tarbiyah fil wusul ila Allah. Itu yang kata ulama, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqumu maqama Syekhut Tarbiyah fil wusul ila Allah. Bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menepati tempat pada tempat seorang syekh tarbiyah, iaitu pada sampainya seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna banyak sungguh, dan bukan sikit-sikit. Kalau kita kata takat kita bersalawat sikit 100 kali sehari semalam, 200 kali sehari semalam, itu hanya menerangkan hati kita sahaja. Baik. Sebab tu dia kata di sini, dia kata dan jika tiada, kalaulah kita kata salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada baginya cahaya yang menerangkan segala hati, kalau tidak ada kita tak bersalawat, maka wasitah, artinya perantaraan bagi menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu tak dapat tidak daripadanya. Mesti kita kena ada perantaraan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cuba kita lihat tuan-tuan, apakah wasitah, apakah wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan suruh kita mencarinya,
yaitu pada firman Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Selepas daripada kamu bertakwa kepada Allah, yakni kamu menjunjungkan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah, Tuhan kata apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntunlah, carilah wasilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah makna wasilah? Wasilah itu tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam kitab Tafsirul Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli, mereka mentafsirkan kata al-wasilatu dengan mana kullu ma yuqarribukum ila Allah. Tiap-tiap perkara yang mendekatkan kamu, tiap-tiap perkara yang menghampirkan dan mendampingkan kamu kepada Allah, itu kesemua nama wasilah. Apa saja perkara yang mendekatkan kamu kepada Allah, itu namanya wasilah. Apa dia? Zikir. Zikir juga wasilah, sebab zikir itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, baca Al-Quran juga wasilah, kerana itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, berdoa juga adalah wasilah, kerana itu juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah orang daripada melakukan kejahatan, ini juga dinamakan wasilah dan wasitah, iaitu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziaratul kubur, ziarah kubur, dengan ziarah kubur itu juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya itu dengan makna ma yuqarribukum ilaih, perkara yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan wasilah. Baik, kalau begitu tuan-tuan, perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu masih lagi kecil kalau kita nak bandingkan dengan wasilah yang paling besar, wasilah yang paling agung. Apa dia? Apakah wasilah yang paling besar? Wasilah uzma, wasitah uzma, wasitah yang uzma, wasilah yang uzma, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wasilah uzma, wasilah yang agung, yang paling besar, dengan mana tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar wasilah selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Babullahil A'zam, pintu Allah Ta'ala yang maha agung. Kita tidak boleh dapat masuk dalam hadirat Allah kalau kita tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh sampai kita ma'rifatullah, kita tidak dapat mengenal Allah melainkan dengan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kita ini kena memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkandung di dalam solawat itu dua perkara. Pertama, zikrullah dan juga zikrun Nabi. Zikrullah iaitu kita sebut Allahumma, ada zikrullah. Salli ala Sayyidina Muhammad, itu zikrun Nabi.
Kita ingat pada Allah dan juga kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan besarnya wasilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tilik di situ. Baik, maka seperti mana sudah maklum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan warathah dia, yaitu waris dia, yang dinamakan warathatul anbiya, warathatun nabi, pewari nabi, iaitulah mereka yang mewarisi daripada nabi akan ilmu nabi, akan amalan nabi, akan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan al-warisul muhammadi ataupun al-warisun nabawi, waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waris Muhammadi, waris an-nabawi inilah dinamakan dia murabbi ataupun mursyid. Seperti mana sahabat dahulu mereka nak sampai kepada Allah, iaitu mursyid yang agungnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang hidup selepas daripada Nabi, iaitulah mursyid mereka, waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mursyidun, murabbun, guru-guru mursyid, guru-guru yang murabbi, mereka inilah dinamakan ad-dalil, orang yang menunjuk jalan para murid yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapati mereka itu, tapi kalau kita tidak dapat, maka hendaklah kita memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menepati tempat syekh tarbiyah, iaitu pada menyampaikan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia sebut di sini, dia sebut kan, dia kata maka jika tiada maka wasitah ataupun wasilah bagi menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu tak dapat tiada daripadanya, ini daripada wasitah. Artinya mesti kita ini kena ada seorang murabbi ataupun seorang mursyid. Seperti saya katakan tadi, iaitu murabbi, mursyid, dia kena satu orang sahaja, dia tidak boleh lebih. Syekh mursyid, syekh murabbi kena satu orang sahaja, dia tidak boleh lebih. Adapun syekhut ta'lim, guru yang mengajar kita ilmu agama, itu banyak mana pun tidak mengapa. Sebab apa kita kata begitu? Sebab cuba kita perhatikan satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Ayat ini selalu orang baca dalam ilmu tauhid, iaitu khususnya pada membincangkan sifat wahdaniyah. Kalau kita bincang sifat wahdaniyah, maka guru yang membincangkan sifat wahdaniyah dia akan baca ayat ini, dalil bagi keesaan Tuhan, dalil bagi ketunggalan Tuhan, besar Tuhan kita pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya.
Iaitu dalilnya law kana fihi ma alihatun illallahu, jikalaulah ada di dalam 7 lapis langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan selain pada Allah. Kalau ada banyak Tuhan, apa akan jadi? La fasadata. Tuhan sendiri jawab, Tuhan sendiri buat takdir kalau ada, walau tak ada. Di sinilah ulama ambil dalil kata perkara yang mustahil sah kita takdir, kemudian kita nafikan benda tu tak ada. Kalaulah ada di dalam 7 lapis langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, apa akan jadi? La fasadata, maka kedua-duanya tidak ada. La fasadata dengan mana lam tujada, kedua-duanya yang langit dan bumi tidak ada, dan tidak boleh ada. Pasal apa tidak boleh ada? Sebab dua perkataan. Kalau ada banyak Tuhan, maka kadang-kadang muafakat dua Tuhan ini kadang-kadang bersalahan. Nanti kita belajar dalam baku iman. Kadang-kadang ittifaq, kadang-kadang ikhtilaf. Kadang-kadang dua-dua muafakat. Pakat nak mengadakan alam kawan ni pun nak ngada, kawan ni nak mengada. Jadi bila pakat jadi apa tuan-tuan? Sama-sama lemah, kan? Dah pakat nak buat, kawan ni buat sikit, kawan ni buat sikit, itu menunjuk kata lemah, kan? Lemah lagi. Kadang-kadang kawan ni nak buat, kadang-kadang kawan ni tak mau buat, maka yang buat itu jadi, maka menang belah dia. Yang Tuhan yang satu lagi pula tak jadi, dia tak mau buat, maka kalah belah dia. Tuhan apa ni kalah menang? Tuhan itu kesemuanya bersifat dengan Al-Ghalibu, Al-Qahiru. Tuhan kita itu yang menang. Tuhan kan tak boleh ada, dengan maknanya tuan-tuan, tidak boleh ada yang lain daripada Allah. Baik itu kalau kita bahas di segi ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Kalau kita bahas pula ayat ini mengikut pahaman ulama ahli sufi, ulama hakikat secara tafsir isyarihi, tafsir sufi, law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, maka di situ tuan-tuan kita dapat faham tidak boleh ada 3 perkara. Yang pertama iaitu pada ilahiyah, pada ketuhanan. Tuhan tidak boleh berbilang-bilang, dia satu sahaja. Kalau banyak Tuhan akan rosak habis semua aturan alam ini, hancur. Baik. Yang kedua iaitu sultanah. Sultanah maksudnya pemerintahan. Pemerintah dalam satu negara atau negeri dia kena ada seorang saja. Dia tidak boleh ada banyak pemerintah. Kalau ada banyak pemerintah, lingkup negeri itu, rosak negeri itu. Cuba kita lihat, kalau dalam negara Malaysia kita ini ada banyak pemerintah, apa jadi Malaysia ini? Hancur, lingkup, tidak tersusun lagi. Jadi kena ada satu pemerintah sahaja. Dan yang ketiga iaitu tuan-tuan dia panggil syaikhah. Ini yang kita bincang di sini, iaitu syekh murabbi dan juga syekh mursyid. Dia kena ada satu orang sahaja. Sebab syekh mursyid dan juga syekh murabbi ini diumpamakan seperti tabib. Tabib iaitu seorang doktor yang pakar bagi seorang pesakit.
Dengan makna seorang pesakit ini dia kena ada satu orang doktor sahaja. Dia tidak boleh ada banyak doktor. Kalaulah satu orang pesakit, dia ada 10 orang doktor lingkup pesakit tu. Kan? Sebab apa? Sebab ini terjadi kepada diri saya sendiri. Kan? Ni seorang saya pergi jumpa doktor pakar di Sultanah Bahiyah Hospital. Murah, seorang satu doktor sahaja. Last kali mai cek 5 orang doktor. Doktor ni kata sakit ni, hak ni doktor ni kata sakit ni. Last kali dia suruh saya buat operation, 1 orang pun saya tak ikut. Nak rasa aku sahaja. Sebab apa? Kawan ni kata begini, kawan ni kata macam ni. Tak muafakan. 1 orang pesakit, ada 5 orang doktor. Lingkup panggil. Pesakit itu jadi bahan uji kaji mereka, sehingga mereka mengatakan bahawa kami akan cari sampai ke akar umbi. Habis hancur badan kita dia belah. Kan? Inilah tuan-tuan akibatnya apabila kita ada bagi kita ini banyak sangat doktor hati. Dia panggil tabibul qulub. Doktor hati ini dia kena ada 1 orang sahaja yang kita jadikan dia murabbi kita atau mursyid kita. Adapun syekhut ta'lim, guru yang mengajar kita ilmu agama, itu silakan 1000 orang, 2000 orang, tak kisah. Itu tidak mengapa. Baik, jadi kita kembali balik kepada masalah yang kita bincangkan. Kerana apa dia buat begitu? Dia kata yakni kerana sunnatullah, sunnah Allah Ta'ala, kita panggil cara Allah. Nah, cara Allah Ta'ala itu berlaku atas bahawasanya tak dapat tiada daripada ada sabab. Sebagaimana tawalud hakiki itu tiada hasil ia dengan tiada wasitah walid. Seperti mana seorang anak ghalibnya tidak akan dapat melalui kalaulah tidak ada seorang bapa. Dan maka seperti yang demikian itulah tawalud maknawi itu teruzur hasilnya dengan ketiadaan syekh mursyid. Artinya tak dapat tidak tuan-tuan, seorang itu kalaulah dia nak dapat anak, maksudnya kalau nak dapat, orang panggil kalau nak dapat makrifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kalau nak dapat futuhat, nak dapat segala pembukaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat tidak, mesti dia kena melalui seorang guru murabbi dan juga seorang guru mursyid, barulah akan terbuka. Baik di situ. Jadi kalau orang bertanya kepada kita pula, adakah seorang yang alim, yang amil, lagi yang kamil, seorang yang sudah ada ilmu, lagi pula dia sudah beramal dengan ilmunya, dengan sempurna amalan tersebut, adakah dia ini sangat berhajat kepada syekh tarbiyah, syekh murabbi juga? Kalau orang tanya kita, dia ni alim dalam ilmu tauhid, alim dalam fiqh, juga alim dalam tasawuf, tapi tasawuf asasi. Hanya dia dapat mengetahui ini sifat-sifat yang tercela, ini sifat-sifat yang terpuji. Dan sekadar itu sahaja. Adakah dia ini perlu dan juga berhajat kepada seorang syekh tarbiyah ataupun syekh mursyid yang menunjuki jalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, jawapannya iya.
sekalipun dia seorang yang alim, seorang yang beramal kuat, maka dia juga perlu kepada mursyid dan juga tarbiyah. Ini sebagaimana kita telah menceritakan dahulu bahawa Syekh Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu anhu dia sudah alim 4 mazhab dalam fiqh. Dan dia alim mazhab Abu Hanifah, dia alim dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum. Sekalipun Syekh Abdul Wahhab Asy'arani ini dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i, tapi dia alim 4 mazhab. Dan itu pun tuan-tuan, dia alim dalam tafsir, dia digelar juga mufassir. Dia alim dalam hadis, dia juga digelar muhaddis. Dia juga alim dalam ilmu tarikh, dia juga digelar dengan mu'arrikh. Dia alim dalam serba-serbi ilmu. Itu pun tuan-tuan, dia yang sealim itu masih lagi berhajat dan juga berkehendak kepada Syekh Mursyid. Bagaimana dengan kita? Sebab itu ulama berkata, talabus syaikhi wajibun ala kulli mukallafin walau kana min akabiril ulama. Talabus syaikhi wajibun ala kulli mukallafin. Menuntut guru, yakni mencari seorang syekh itu hukumnya wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf, walau kana min akabiril ulama, sekalipun dia tergolong daripada ulama-ulama besar. Dan sebab apa? Sebab tarbiyah ini tuan-tuan satu ilmu yang lain pula, iaitu perlu kepada orang yang mentarbiyah dan juga mendidik supaya nafsu kita ini sampai kepada tahap nafsu mutmainnah. Sebab kalau kita belajari di dalam kitab yang lain, iaitu dalam kitab pada membicarakan martabat-martabat nafsu, perjalanan ulama syariat dia hanya daripada nafsu ammarah sampai kepada mulhamah, ya. Setakat itu sahaja. Walau hebat ilmunya, walau tinggi ilmunya, hanya setakat nafsu mulhamah sahaja, tidak boleh menjangkau kepada mutmainnah. Maka nak menjangkau kepada martabat nafsu mutmainnah tuan-tuan tak dapat, tidak, dia kena melalui proses tarbiyah daripada syekh, barulah dia boleh menjangkau martabat nafsu mutmainnah, yang di mana martabat nafsu mutmainnah inilah dia panggil penghujung bagi martabat ulama-ulama biasa. Dan itulah permulaan martabat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi dan rasul mereka bermula daripada mutmainnah sampai kepada nafsu kamilah. Tidak ada amarah mereka, tidak ada lawamah, tidak ada mulhamah. Kita orang yang biasa ini dan juga ulama-ulama yang biasa bermula daripada amarah naik kepada lawamah, naik kepada mulhamah. Setakat tu sahaja. Kalau kita tidak masuk dalam proses tarbiyah, maka nak naik kepada mutmainnah tak dapat, tidak disebut tadi kan, iaitu kena melalui proses tarbiyah daripada syekh yang ma'zun, iaitu syekh yang diberi izin oleh gurunya untuk mendidik dan juga mentarbiyah para salikin dan juga muridin. Allahu Akbar. Kalau tidak tuan-tuan, maka kita tidak akan dapat futuh, tidak akan dapat pembukaan rahsia-rahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia kata sini,
tak dapat, tidak mesti. Sebab Tuhan kita itu dia menjadikan sebab, iaitu contoh kita nak dapat anak, iaitu mesti kena melalui ibu dan bapa, kan? Macam itulah diumpamakan. Barulah dapat anak. Ini sunnatullah dipanggil, kan? Kebiasaan Allah Ta'ala buat begitu, cara Tuhan kita buat begitu. Baik, sekadar itu dia kata fafham, maka fahamkanlah perkara ini. Ini lanjutan daripada apa yang kita bincang dahulu, iaitu seorang itu tak dapat, tidak mesti ada baginya syekh mursyid ataupun syekh murabbi yang mentarbiah dan juga mendidik ataupun menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia itu sentiasa berjalan kepada Allah, bermusafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka tuan-tuan, kita nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dalam proses kita nak mengikiskan segala sifat-sifat yang tercela, dan juga kita nak menghiaskan sifat-sifat yang terpuji, iaitu tak dapat tidak dengan 3 perkara. Apa dia? Yang pertamanya iaitu dengan riyadah, dan yang kedua iaitu kena mujahadah, dan yang ketiganya iaitulah dengan muraqabah, seterusnya musyahadah dan muayyanah. Sebab itu Tuhan kita kata pada muka surat 17 syahadan. Kita tengok sikit lagi. Dia kata syahadan, ketahuilah bahawasanya tiada hasil yang demikian itu melainkan dengan riyadah dan mujahadah dan muraqabah, serta dengan taufik Allah Ta'ala dan inayahnya. Baik, kita ulang sekali lagi untuk kita nak mudah faham. Dia kata ketahuilah bahwasanya tiada hasil yang demikian itu. Demikian mana? Tak hasil dengan mana tak dapat ataupun tidak diperolehi yang demikian itu, yang demikian terkikis segala sifat kekaratan jahat nafsu kita ini. Demikian itu, yang demikian terkikis segala sifat karat kejahatan nafsu yang ada dalam diri kita itu. Dan supaya mana? Kita dapat menunggu kedatangan dan juga ketibaan warid ataupun nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud yang demikian itu. Jadi kalau kita baca terusnya begini, ketahuilah bahwasanya tiada hasil yang demikian itu, yakni tidak dapat kita mengikiskan segala sifat kekaratan jahat nafsu kita itu, dan juga kita dapat menunggu kedatangan ataupun ketibaan warid ataupun nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat dua benda ni. Dan artinya tak dapat kita mengikiskan segala sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, dan juga tak dapat kita nak menunggu waridan. Waridan ni maksudnya anwar, cahaya-cahaya yang Tuhan campakkan ke dalam hati. Kita tak akan dapat dua benda ni, melainkan baru dapat. Baru kita dapat, iaitu melainkan dengan
riyadhah. Satu. Lagi kita jelaskan apa maksud riyadhah di sini. Yang kedua, melainkan dengan mujahadah. Dan yang ketiga, melainkan dengan muraqabah. Bila ada tiga perkara inilah tuan-tuan yang dinamakan asbab, yang kita sebut sabab tadi ni, iaitu cara Tuhan kita ini menjadikan sabab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Tuhan jadikan setiap sesuatu itu ada sabab. Sabab nak bagi hilangnya sifat kekeratan nafsu yang ada dalam diri kita, iaitu dengan tiga perkara. Iaitu kita buat tiga perkara ini. Pertama, riyadhah. Yang kedua, mujahadah. Dan yang ketiganya iaitu muraqabah. Begitu juga tuan-tuan, sebab untuk kita nak dapat menunggu datangnya ketibaannya waridat. Warid maksudnya cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan campakkan ke dalam hati kita. Sebabnya tiga perkara ini, iaitu riyadhah, yang keduanya mujahadah, dan yang ketiganya muraqabah. Bila kita buat tiga perkara ini, insya-Allah akan terkikislah daripada hati kita ini sifat bakhil, akan terkikislah daripada hati kita ini sifat cinta kepada dunia, akan terkikislah daripada hati kita ini sifat cinta kepada kemegahan dan ketinggian, akan terkikislah daripada hati kita ini sifat riya, ujub, takabur, sum'ah dan lain-lain lagi daripada segala sifat yang tercela, akan terkikis. Tetapi persoalannya, cuba kita tengok sekarang, kenapa masih lagi ada dalam diri kita sifat riya, ingin menunjuk-nunjukkan amal ibadat kita kepada orang lain? Kenapa masih lagi ada dalam hati kita ini sifat sum'ah, suka memperdengarkan kebaikan kita kepada orang lain? Kenapa masih lagi ada dalam hati kita ini sifat hubbud dunya war riasah, cinta kasih kepada dunia dan juga cinta kepada nak jadi ketua kepala? Aku nak jadi kepala dalam masjid ni. Siapa jangan kacau aku kepala. Aku nak atur ke semua. Itu hubur riasah, cinta kepada nak jadi ketua, nak tadbir semua. Apa jangan kacau dengan cakap aku seorang saja. Sebab apa masih ada dalam tu? Sebabnya inilah punca dia. Kita tidak ada riyadhah, kita tidak ada mujahadah, kita tidak ada muraqabah. Begitu juga kenapa kita duk tunggu nur anwar ilahiyah tidak datang lagi ke dalam hati kita. Cahaya-cahaya ketuhanan masih lagi belum datang ke dalam hati kita. Cahaya-cahaya ketuhanan masih lagi turun menetap dalam hati kita. Kenapa? Inilah punca dia. Kerana kita belum lagi riyadhah, belum lagi mujahadah, belum lagi muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan kita dapat anda penyakitnya. Rupa-rupanya aku ni tidak ada riyadhah, tidak ada mujahadah, tidak ada muraqabah. Jadi kalau kita nak dapat supaya daripada hati kita itu terkikis segala sifat-sifat yang tercela, dan juga kita nak tunggu datangnya anwar ilahiyah, nafahat ilahiyah, dia panggil hembusan-hembusan makrifat ketuhanan, tak dapat tidak tuan-tuan, mestilah kita kena buat tiga perkara ini. Baik, kalau saya nak bincangkan dengan tuan-tuan lebih panjanglah akan jadinya.
Tuan-tuan balik perhatikan dalam suratul Fajr, ayat yang belakang sekali. Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua orang boleh baca ayat ni kan? Semua orang hafal ayat ni kan? Tapi berapa ramai dan berapa banyak yang faham ayat ini secara hakikat, secara isyarat? Cuba tuan-tuan lihat. Saya nak ceritakan, nak kongsikan dengan tuan-tuan hanya beberapa perkara sahaja. Sedangkan di dalam ayat ini tuan-tuan terkandung 10 khasais azimah jasimah li hadhihi nafsil mutmainnah. Dalam ayat ini terkandung 10 keistimewaan, 10 kelebihan yang besar-besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada nafsu mutmainnah. Cuba tuan-tuan balik cari 10 keistimewaan dalam ayat ini. Baik, yang pertama cuba kita lihat. Kita dapat faham daripada ayat itu bahawa nafsu itu dia ada 3 sahaja. 3 sahaja. Yang pertama iaitu nafsu ammarah, iaitu Allah Ta'ala firman pada menghikayatkan perkataan Nabi Allah Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'. Yang kedua iaitu nafsu lawamah, iaitu pada firman Tuhan, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan yang ketiga Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuba tuan-tuan perhatikan, dalam 3 nafsu ini, mana yang Tuhan jemput, yang Tuhan panggil dengan khitab ya ayyatuha? Satu saja. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ini Tuhan tidak hadapkan firman dia. Tuhan tak khitab, Tuhan tak tuju, Tuhan tak panggil dia, Tuhan tak jemput dia. Kenapa Tuhan tidak jemput nafsu ini? Sebab nafsu ini tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan. Dan begitu juga dengan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Tuhan tidak jemput dengan ya. Ya itu dipanggil huruf nida. Maka nida di sini dipanggil nidaul karamah. Sebab nida dia ada 2 makna. Ada nidaul alamah, ada nidaul karamah. Nidaul alamah iaitu seperti mana Tuhan panggil nabi-nabi yang lain dengan kata ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Zakaria, ya Musa, ya Ibrahim, panggil dengan ya, dengan nama. Ini dah Tuhan panggil dengan karamah, panggil nidaul karamah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sudah satu kita dapat kelebihan. Itu yang pertama. Di situ kita nampak ada kelebihan. Yang kedua, coba Tuhan tengok lagi, tuan-tuan sebut lagi. Tuhan sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini tuan-tuan, itu bukan nama dia. Itu dia panggil kunyah, dia panggil takniyah. Maka takniyah dalam bahasa Arab dengan makna tajlilun fil khitab wal fakhr.
Iaitu Allah Ta'ala membesarkan, memuliakan dalam panggilan kerana dia ada fakhar, dia ada kemegahan. Kemegahan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tetap lagi tenang. Maka Tuhan kata lagi, irji'i, kembalilah, pulanglah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cuba tuan-tuan buat kajian, kenapa Tuhan sebut irji'i ila rabbiki? Dia tak kata irji'i ila Allah. Dia tidak kata juga irji'i ila Rabb, tapi dengan ada idhafah, irji'i ila rabbiki. Benar tak tuan-tuan buat kajian ini? Balik kaji, cari 10 kelebihan yang ada pada nafsu mutmainnah. Kalau kita dapat cari 10 kelebihan ini tuan-tuan, Masya Allah, di situ akan terbukalah, akan datanglah anwar, cahaya-cahaya ketuhanan. Tapi persoalannya, kenapa kita tidak dapat faham itu? Inilah sebab belum lagi terkikis di dalam hati kita segala sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kenapa kita masih lagi tidak faham? Jawabnya, kerana anwar ilahiyah, fuyudat rabbaniyah, cahaya-cahaya ketuhanan, limpah kurnia Tuhan itu belum lagi Tuhan masukkan di dalam diri kita. Bagaimana nak masuk sedangkan dalam hati kita ini penuh dengan aghyar dan aqdar? Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebut anwarun udhina laha fid dukhul wa anwarun udhina laha fil wusul. Ada beberapa cahaya ketuhanan yang diizinkan untuknya pada masuk di dalam dada kita, dan juga ada beberapa cahaya daripada ketuhanan yang diizinkan untuknya pada sampai sahaja, tapi tidak boleh masuk. Cahaya ketuhanan itu sampai kepada kita. Bila dia sampai kepada kita, fawajadat mahsyuwan bisuwaril akwan fartahalan min haitsu nazalat. Bila dia sampai kepada kita, dia nak masuk tak boleh. Sebab apa? Dalam diri kita ini mahsyuwan bisuratil akwan, dipenuhi dengan gambaran-gambaran makhluk. Apa maksud suwarul akwan? Iaitulah sifat-sifat yang tercela tadi. Dalam hati kita penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan takabur, penuh dengan cinta kepada dunia. Mami tengok Allah tak jadi masuk, fartahalat min haitsu nazalat, dia pun patah balik. Sebab apa? Nak masuk tak boleh. Dalam hati kita ini penuh dengan gambaran-gambaran makhluk, iaitu maksudnya ada riya, ada ujub, ada takabur, ada segala sifat-sifat yang tercela. Maka macam mana dia nak masuk? Sebab belum lagi dikikis, dibuang, maka dia pun patah balik. Ada juga cahaya itu yang sampai terus dia masuk ke dalam hati kita. Sebab apa? Hati kita ini sudah kosong, terkikis daripada segala sifat-sifat yang tercela. Inilah sebabnya kita baca Quran tak dapat mengalirkan air mata. Inilah sebabnya kita baca Quran tidak menggegar badan kita. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran lagu mana? Mengalir air mata, sehingga bau hangin di dalam badan dia seolah-olah terbakar. Dengan
dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, maka sahabat mendengar bunyi dalam dadanya itu seperti ka'azizil mirjal, seperti mana menggelegaknya air di dalam ceret. Keruk 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 keruk. Kenapa jadi begitu? Inilah tuan-tuan, inilah sebabnya, kerana hati mereka bersih, kerana hati mereka sudah terkikis daripada segala sifat-sifat yang tercela. Allahu Akbar. Ini kita kena usaha ke arah ini. Kita kena usaha ke arah ini, iaitu tak dapat tidak dengan buat tiga perkara ini: riyadhah, mujahadah, muraqabah. InsyaAllah ta'ala akan datang kita bincangkan. Kita tak bahas serat, nak baca banyak. Seperti itulah tariq, cara kita. Aisyah dan situ dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukr as-sabirin wa taubatas siddiqin. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.